Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK diperhebat menerusi program vaksinasi dari kampung ke kampung. Hari ini program tersebut dijalankan di 3 buah kampung di Dun Apas, Tawau. Perinciannya kita bersama Inisia Dolos di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Baik, Nurul Syahira, usaha mencapai 80% imuniti kelompok terus dipergiat menerusi beberapa pendekatan termasuk program outreach vaksinasi COVID-19 dari kampung ke kampung. Di Tawau, Jabatan Kesihatan Sabah dengan kerjasama Hospital Tawau dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM APAS mengadakan program vaksinasi di 3 buah kampung iaitu Kampung Hidayat, Kampung Kurnia Jaya dan Kampung Titingan. Program sehari yang turut dijayakan pemimpin akar umbi Dun Apas ini menyasarkan pemberian vaksin kepada 1,500 penduduk di ketiga-tiga buah kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemberian vaksin dari kampung ke kampung merupakan kaedah terbaik dalam usaha mencapai sekurang-kurangnya 80% imuniti kelompok menjelang hujung tahun ini. Kita ingin menyahut dan ingin membantu usaha kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita mencapai imuniti berkelompok sekurang-kurangnya 80% pada penghujung tahun 2021 ini. Untuk kita keluar daripada masalah wabak COVID-19 yang telah menghantui kita. Datuk Nizam yang juga pembantu Menteri Kewangan Sabah berkata demikian kepada pemberita selepas melawat program pemberian vaksin di Masjid Kampung Kurnia Jaya, Batu Empat, Tawau. Beliau percaya pemberian vaksin dari kampung ke kampung lebih berkesan kerana ada kalangan penduduk khususnya warga emas berhadapan masalah mendapatkan suntikan vaksin di PPV sedia ada kerana beberapa kekangan seperti pengangkutan dan masalah kesihatan. Katanya program ini juga dapat meningkatkan jumlah suntikan vaksin kepada individu yang tidak mendaftar. Program vaksinasi ini tidak terhad kepada penduduk tempatan, sebaliknya turut diberikan kepada warga asing yang tinggal di kawasan ini. Sementara itu disandarkan Permai Poliklinik Group yang mengendalikan Pusat Pemberian Vaksin Integrasi PPVI, Dewan SMJK Tionghoa turut bercadang mengadakan program outreach vaksinasi ke kawasan kampung. Pendekatan itu merupakan antara alternatif bagi meningkatkan peratusan vaksinasi PPVI berkenaan yang kurang menggalakkan sejak dibuka 26 Ogos lalu. Wakil Penyelaras PPVI SMJK Tionghoa, Dr. Sanjeev Semantan berkata situasi tersebut berbeza dengan PPVI yang diselaraskan kumpulan poliklinik itu di Tawau dan Kota Kinabalu yang mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Setakat 10 September, PPVI SMJK Tionghoa hanya mencatatkan 8,981 penerima suntikan vaksin COVID-19 berbanding 19,200 dos vaksin yang diperuntukkan. Manakala purata vaksinasi pada Isnin hingga Jumaat lalu pula hanya 118 orang sehari berbanding 1,200 dos vaksin yang disediakan dalam sehari. Actually tak kisah kalau diorang ada dokumen ke tidak. Asal itu kalau kampung tu ada kekurangan orang yang divaksin, kami patut pergi ke diorang lah. Dan first find out kenapa dia orang tidak dapat, nombor 2 galakan dia untuk datang. Dr. Sanjeev ditemui RTM di PPVI SMJK Tionghoa Sandakan. Selain PPVI SMJK Tionghoa, Sandakan memiliki 2 lagi PPVI masing-masing di Dewan Sri Libaran Batu 7 dan Dewan Sri Gumgum Batu 16. Belanjawan 2022 yang dibentangkan bulan depan seharusnya memberi fokus ke arah memperkukuh sektor kesihatan yang menjadi asas utama kepada pemulihan ekonomi negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah, Herniza Rosen Markus berkata fasiliti kesihatan yang mampu mengawal penularan pandemik di samping pelaksanaan program vaksinasi yang diperhebat ketika ini. Bila kita sudah dapat mengatasi pandemik ini melalui sistem kesihatan yang padu, sudah tentu kita akan dapat
pulih lebih awal daripada pandemik ini dan juga seterusnya pada masa yang sama pulih. Ekonomi kita akan pulih. Herniza berkata demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Beliau juga berharap agar kerajaan memberi tumpuan kepada sektor pelancongan yang merupakan antara sektor terjejas teruk dan memerlukan jangka masa panjang untuk pulih. Ini termasuk menyediakan pelbagai inisiatif dan insentif bagi membolehkan sektor berkenaan yang merupakan antara penyumbang utama pendapatan negara kekal bertahan. Dalam masa sama, perusahaan kecil dan sederhana, PKS dan peruncitan juga perlu diberi keutamaan dalam belanjawan kali ini, memandangkan sektor terbabit berpotensi menyediakan peluang pekerjaan. Belanjawan 2022 dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat 29 Oktober depan dengan meneruskan kesinambungan Pelan Pemulihan Negara bagi membawa Malaysia keluar daripada kemelut, melindungi serta memulihkan kehidupan dan mata pencarian pasca pandemik. Penganjuran program Doa Malaysia Prihatin sempena sambutan Hari Malaysia 2021 amat bertepatan dalam usaha mengekalkan semangat perpaduan dan toleransi rakyat pelbagai kaum di negara ini. Program tersebut anjuran bersama Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, LKNS dan Majlis Hindu Sanggam Cawangan Sabah. Pengurus Besar LKNS Meki Apison berkata program bertujuan memberi ruang dan peluang kepada agama-agama lain untuk mendoakan kesejahteraan pemimpin negara selain menzahirkan rasa sayang dan cinta kepada negara. Meki menyatakan demikian semasa program Doa Malaysia Prihatin sempena Hari Malaysia di Kuil Sri Pasupatinan, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi program Doa Malaysia Prihatin merangkap Presiden Majlis Hindu Sanggam Sabah, Datuk Dr. Madhavan Karupia berharap program ini akan menjadikan rakyat Malaysia sentiasa bersatu hati dalam menangani krisis ekonomi, kesihatan, politik dan sosial ketika ini yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Program doa ini turut dilaksana JKNS dengan kerjasama Persatuan Bumiputera Kristian Sabah, Gabungan Persatuan Cina Sabah dan Persatuan Kinabalu Sing Sabah. Malaysia kepada seluruh warga Malaysia. Jadilah rakyat yang prihatin dengan terus mematuhi SOP. Dan yang paling penting, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang memburuk-burukkan vaksin. Ambillah suntikan vaksin Anda hari ini dan melindungi diri sendiri. Lindung diri, lindung semua. Selamat Hari Malaysia kepada semua yang berada di luar sana, dengan harapan semoga negara kita kembali pulih dan kita semua akan dijauhkan dari musibah COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Hai, selamat Hari Malaysia. Semoga Hari Kebangsaan yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan lebih baik, terutamanya dalam aspek memelihara perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Oke guys, jangan lupa kita jaga diri kita time pandemik ni dan juga jangan lupa ambil vaksin guys. Lindungi diri. Penduduk Kampung Jawa dan Kampung Kurnia di Kimanis Papar yang terjejas pendapatan akibat penularan pandemik COVID-19 mendapat perhatian pertubuhan bukan kerajaan NGO. Seramai 119 penduduk yang dikenal pasti telah dibantu melalui sumbangan bakul makanan hasil kerjasama pertubuhan NGO Kampung Gana, Membakut dan Yayasan Hasanah. Pengerusi Pertubuhan NGO Kampung Gana Membakut, Johaili Majid berkata, sumbangan diharap dapat mengurangkan beban penduduk yang bukan sahaja terjejas pendapatan akibat penularan pandemik, malah akibat banjir baru-baru ini. Saya tahu kampung ini adalah merupakan kampung yang sebelum ini juga terjejas dari segi masalah banjir di Sabah. Jadi dua kampung ini memang kampung yang saya memang pilih berdasarkan kepada tinjauan NGO lah, NGO kami. Johaili ditemui RTM dalam program Komuniti dan Pemulihan Bencana Kemanusiaan 2021 di Kampung Kurnia Kimanis, Papar. Sementara itu, para penerima terharu dan melahirkan penghargaan atas keprihatinan pelbagai pihak yang menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Saya rasa mewakili seluruh kampung amat gembiralah dan berharap seterusnya program-program seperti ini akan selalu dijalankan untuk membantu seluruh golongan masyarakat lah. Saya sangat-sangat berbesar hati dan banyak terima kasih lah kepada NGO yang telah terbabit untuk membantu penduduk kampung Kurnia ni.
Sebanyak 58 bakul makanan diagihkan kepada penduduk Kampung Jawa manakala 61 bakul makanan pula bagi penduduk Kampung Kurnia dengan penyerahan secara simbolik kepada 2 wakil penerima. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Tinggal 4 hari lagi untuk kita menyambut Hari Malaysia. Semarakkan rasa cinta kepada tanah air. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara. Kembali bersama Nurul Syahirah. Silakan Nurul.